Assalamualaikum dan selamat petang. Bersama lagi dengan cikgu dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini kita masih meneruskan tema 6 iaitu tema alam sekitar dan teknologi hijau, unit 16, Alamku Sayang. Kemahiran yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan di SKP 5.2.2 iaitu bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Tajuk petikan yang akan kamu pelajari pada hari ini ialah Sayangi Air Terjun Kita. Petikan tersebut terdapat pada muka surat 27 buku teks Bahasa Melayu jilid 2 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu harap murid-murid dapat bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Mari kita berkenalan dengan kata majmuk. Apa itu kata majmuk? Kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar atau lebih untuk menghasilkan satu kata baharu. Contohnya, perkataan atau kata majmuk alat tulis. Alat tulis terhasil dari gabungan kata alat dan juga kata tulis. Gabungan kedua-dua perkataan inilah yang membentuk kata majmuk alat tulis. Seterusnya, contoh yang kedua, perkataan atau kata majmuk air mata. Kata majmuk air mata terbit hasil gabungan kata air dan juga kata mata. Terbentuklah air mata. Akhir sekali, contoh yang ketiga ialah kata majmuk ikan emas. Perkataan atau kata majmuk ikan emas terbit dari kata ikan dan juga kata emas. Gabungan kedua-dua perkataan ini menghasilkan perkataan baharu iaitu ikan emas. Mari kita teruskan dengan membuka buku teks Bahasa Melayu jilid 2 kamu pada halaman 27. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki melakukan aktiviti bercerita menggunakan kata majmuk mengikut konteks. Kamu dikehendaki bercerita atas tajuk Sayangi Air Terjun Kita. Kamu turut diberi beberapa kata majmuk yang perlu kamu gunakan untuk bercerita mengenai gambar tunggal yang dibekalkan kepada kamu. Paparan pada slide ini menunjukkan gambar yang terdapat pada halaman 27 buku teks Bahasa Melayu jilid 2 kamu. Gambar ini menunjukkan suasana di kawasan perkelahan yang dikunjungi oleh Hasan dan juga keluarganya. Selain daripada keluarga Hasan, terdapat juga sepasukan anggota pencinta alam yang sedang membersihkan kawasan perkelahan itu. Kawasan perkelahan ini terletak berdekatan dengan kawasan air terjun. Selain daripada gambar, kamu turut dibekalkan dengan kata majmuk air terjun, tong sampah, plastik sampah, botol air, sarung tangan, papan tanda dan juga jam tangan. Kamu
hendaklah bercerita mengenai suasana ataupun aktiviti yang berlaku di kawasan perkelahan ini dengan menggunakan kata majmuk yang diberikan. Ringkasnya, kamu perlu membina ayat dengan menggunakan kata majmuk yang diberi. Mari cikgu bantu kamu untuk membina ayat dengan menggunakan kata majmuk air terjun. Kamu boleh membina ayat yang berkaitan secara langsung dengan sifat air terjun tersebut. Misalnya, ayat kamu boleh berbunyi, air terjun ini sangat cantik. Ataupun, air terjun ini sangat jernih. Ayat kamu juga boleh berbunyi seperti ini. Air terjun itu mengalir deras. Kamu juga boleh menceritakan tentang keadaan sekeliling air terjun tersebut. Misalnya, di kawasan air terjun tersebut terdapat batu-batu yang besar. Ataupun, kawasan air terjun tersebut sangat cantik. Beralih kepada kata majmuk yang kedua, iaitu tong sampah. Tentu kamu dapat lihat di kawasan air terjun ini juga terdapat sebuah tong sampah yang disediakan. Jadi, kamu bolehlah bercerita mengenai tong sampah itu. Misalnya, tong sampah itu sangat besar. Ataupun di kawasan air terjun tersebut ada disediakan tong sampah yang besar. Ataupun tong sampah itu berwarna hijau. Selain daripada sifat tong sampah itu sendiri, kamu bolehlah kaitkan perlakuan anggota Persatuan Pencinta Alam ini dengan tong sampah. Misalnya, seorang anggota Persatuan Pencinta Alam membuang ranting-ranting kayu ke dalam tong sampah yang besar itu. Baik, itu cuma contoh daripada cikgu. Terpulanglah kepada kamu untuk membina ayat yang bersesuaian menggunakan kata majmuk dan gambar yang tertera. Kita beralih kepada kata majmuk yang ketiga, iaitu botol air. Sebagaimana yang telah cikgu jelaskan dalam kata majmuk yang pertama dan kata majmuk yang kedua, untuk kata majmuk yang ketiga ini, kamu boleh secara langsung menceritakan sifat botol air ataupun air yang terdapat di dalam botol itu sendiri. Misalnya, cikgu rasa kamu tentu tahu bahawa watak yang terdapat di sini ialah watak Hasan, ya, sebab Hasan yang berkunjung ke kawasan perkelahan itu ataupun Hasan merupakan watak utama dalam petikan ini. Baik, kamu bolehlah menggunakan nama Hasan. Misalnya, Hasan menghulurkan botol air yang mengandungi air sejuk kepada siapa ini? Kepada seorang anggota pencinta alam. Jadi, kamu kaitkanlah perlakuan yang berlaku di antara Hasan dan anggota pencinta alam ini. Untuk kata majmuk sarung tangan, cikgu rasa tentu kamu tahu bahawa setiap anggota pencinta alam ini
kesemuanya memakai sarung tangan. Jadi, kamu binalah ayat yang bersesuaian dengan menggunakan kata majmuk sarung tangan ini sendiri. Cikgu serahkan kepada kamu untuk membina ayat mengenai kata majmuk ini. Bagi kata majmuk yang seterusnya, apabila kamu hendak membina ayat, kamu haruslah mengaitkan perlakuan anggota persatuan ini dengan kata majmuk. Bagi kata majmuk plastik sampah, kamu kaitkanlah perlakuan dua orang anggota pencinta alam ini. Apakah yang sedang mereka lakukan? Dan apa kaitan plastik sampah dengan kedua orang ini? Begitu juga dengan kata majmuk papan tanda. Apakah yang dilakukan oleh dua orang anggota pencinta alam ini terhadap kata majmuk papan tanda? Kaitkan perlakuan mereka dengan kata majmuk papan tanda. Dan akhir sekali, apakah yang dilakukan oleh anggota persatuan pencinta alam ini dan apa kaitannya dengan jam tangan? Tentu kamu dapat lihat bahawa anggota persatuan pencinta alam ini sedang melihat jam tangannya. Jadi, kamu binalah ayat yang menceritakan sama ada suasana ataupun aktiviti ataupun tindakan perlakuan di dalam gambar ini ke dalam bentuk ayat. Baik, seterusnya kamu binalah ayat yang bersesuaian ke dalam buku tulis nombor 1 kamu. Seperti biasa, jangan lupa tuliskan hari, kemudian garis, tuliskan kemahiran 5.2.2 dan tuliskan juga tarikh kamu buat latihan tersebut. Tuliskan tajuk seperti mana yang cikgu tunjukkan dalam slide ini. Jangan lupa untuk menulis ayat, kamu perlu dahului dengan kata majmuk air terjun. Kemudian, kamu tulislah ayat tersebut. Ayat ini, kawasan air terjun itu sangat cantik, merupakan contoh daripada cikgu. Kamu boleh tulis ayat yang lain yang bersesuaian sebagaimana yang telah cikgu terangkan dalam slide yang sebelum ini. Selepas habis satu ayat, jangan lupa semak tanda bacaan kamu. Huruf besar dimulai atau di pangkal ayat mesti huruf besar dan ayat kamu mesti kamu akhiri dengan tanda bacaan atau tanda noktah. Mesti ada tanda noktah di akhir setiap ayat dan setiap ayat mesti didahului dengan huruf besar. Cikgu dah ingatkan banyak kali dan tolong jangan lakukan kesalahan dan kecuaian ini. Selepas selesai satu ayat, selang satu baris, kemudian teruskan dengan kata majmuk yang kedua iaitu tong sampah. Tulislah ayat mengenai tong sampah. Jangan lupa apabila kamu sudah tulis kata majmuk ini, gariskan kata majmuk tersebut seperti biasa dengan menggunakan pensel warna biru. Ingat ya, garis sahaja
dengan pensel warna biru, bukan tulis dengan pensel warna biru. Dan ayat kamu dimulai dengan huruf besar, diakhiri dengan tanda nokta. Kamu perlu membina ayat bagi setiap kata majmuk. Seterusnya, perkataan plastik sampah, botol air, sarung tangan, papan tanda dan diakhiri dengan kata majmuk jam tangan. Kesemua ini kamu perlu tulis dalam buku latihan nombor 1 kamu. Sekarang kita beralih kepada buku aktiviti jilid 2 kamu. Sila buka halaman 29. Dalam halaman ini, kamu dikehendaki melakukan aktiviti 5 iaitu membina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar. Kamu diberikan 6 kata majmuk iaitu istana pasir, kelapa muda, gigi air, burung laut, kulit kerang dan juga batu karang. Kamu turut dibekalkan dengan gambar tunggal. Jadi, binalah ayat yang bersesuaian menggunakan kata majmuk yang diberi dan juga berpandukan gambar tunggal yang dibekalkan kepada kamu. Kamu harus membina 6 ayat dengan menggunakan ke-6 kata majmuk ini. Baik, tugasan kamu. Dalam slot ini, tugasan kamu yang pertama ialah kamu perlu membina ayat menggunakan kata majmuk yang terdapat pada muka surat 27 buku teks Bahasa Melayu kamu. Tugasan kamu yang kedua, kamu perlu melakukan aktiviti 5, bina ayat dengan kata majmuk berdasarkan gambar yang terdapat dalam buku aktiviti kamu pada muka surat 29 sebagaimana yang telah cikgu jelaskan tadi. Baik, sekian dulu untuk slot kali ini. Assalamualaikum.